Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pada pertukaran malam dan siang ada tanda-tanda kekuasaan, kebijaksanaan dan keluasan rahmat Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang menyebut dan mengingati Allah semasa mereka berdiri dan duduk, dan semasa mereka berbaring mengiring, dan mereka pula memikirkan tentang kejadian langit dan bumi sambil berkata, "Wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menjadikan benda-benda ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari azab neraka. Wahai Tuhan kami, sebenarnya sesiapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sesungguhnya Engkau telah menghinakannya, dan orang-orang yang zalim itu tidak akan beroleh seorang penolong pun. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mendengar seorang penyeru, yakni Rasul, yang menyeru kepada iman. Katanya, berimanlah kamu kepada Tuhan kamu. Maka kami pun beriman. Wahai Tuhan kami, oleh itu ampunkanlah bagi kami dosa-dosa kami, dan hapuskanlah daripada kami kesalahan-kesalahan kami, dan matikanlah kami bersama orang-orang yang berbakti, yang banyak berbuat kebajikan. Wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami pahala yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui Rasul-Rasul-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami pada hari kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji." Maka Tuhan mereka perkenankan doa mereka dengan firman-Nya, "Sesungguhnya aku tidak akan mensia-siakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, sama ada lelaki atau perempuan. Kerana setengah kamu adalah keturunan dari setengahnya yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah kerana menyelamatkan agamanya, dan yang diusir keluar dari tempat tinggalnya, dan juga disakiti dengan berbagai gangguan kerana menjalankan agamaku, dan yang berperang perjalanan Allah, dan yang terbunuh, yang gugur syahid dalam perang sabilillah, sesungguhnya aku akan hapuskan kesalahan-kesalahan mereka, dan sesungguhnya aku akan masukkan mereka ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, sebagai pahala dari sisi Allah. Dan sisi Allah jugalah adanya pahala yang sebaik-baiknya bagi mereka yang beramal saleh." Ayat yang kita baca ini adalah penutup daripada surah Al-Imran. Ayat ini memberi makna yang sangat besar kepada iman dan jihad fi sabilillah, mereka yang berjuang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama daripada ayat ini untuk menjawab kepada golongan yang mencabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya menunjukkan mukjizat sebagaimana rasul-rasul di zaman dahulu. Nabi Musa alaihi salam, mukjizatnya ialah tongkat. Boleh campur tongkat jadi ular. Nabi Daud alaihi salam boleh melembutkan besi. Nabi Isa alaihi salam boleh menghidupkan orang yang mati. Apakah mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah Maha berkuasa untuk memberi apa saja mukjizat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana umat akhir zaman adalah umat
yang diberi ke puncak ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka diberi akal fikiran, membuat kajian dengan akal yang diberi oleh Allah. Mereka mencapai ilmu dunia yang tinggi. Boleh mereka berbagai-bagai alat dan meneraka rahsia-rahsia kejadian langit dan bumi. Maka Allah Subhanahu wa taala memberi mukjizat ilmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu ialah kurnia daripada Allah yang dihasilkan melalui akal. Akal yang baik, akal yang betul. Allah Subhanahu wa taala menjawab cabaran meminta mukjizat itu dengan firman-Nya, "Inna fi khalqis samawati wal ard." Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi. Yang pertama, kejadian langit dan bumi. Sila lihat langit yang ada di kepala kamu, dengan segala bintang cakrawala yang ada padanya. Matahari dan bulan, bintang yang beredar, yang berpusing di angkasa lepas, mengikut jalan-jalan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini manusia boleh mencipta alat teropong yang boleh melihat jauh dan membesarkan perkara yang jauh, yang nampak kecil dibesarkan sehingga nampak segala liku-liku dan segala cabang-cabangnya. Allah memerintah supaya mereka melihat kejadian langit dan melihat kejadian bumi, segala isi langit yang dapat dilihat oleh mereka dan segala isi bumi, sama ada tanah itu sendiri, bukit bukau, gunung ganang, binatang-binatang yang melata, yang berenang di air, di lautan sungai, di tasik, dan terbang di udara, dan berbagai-bagai lagi, termasuk diri manusia sendiri. Lihat kepada segala langit dan bumi dan segala isinya. Waqtilafil laili wan nahar, dan silih berganti malam dan siang. Silih berganti malam dan siang yang berbeza masa di antara keduanya. Kadang-kadang malam panjang, siang pendek. Kadang-kadang siang panjang, malam pendek. Menunjukkan bahawa adanya perubahan. Dan perubahan ini tidak berlaku dengan sewenang-wenang. Malaikat ada Tuhan yang mentadbir, yang menjadikan alam ini. Kita yang duduk di kawasan Khutul Istiwa tidak berapa nampak sangat perbezaan ini. Mereka yang duduk di kutub utara dan kutub selatan, ataupun kawasan yang dekat dengan kutub utara dan selatan, terlalu jauh perbezaan waktunya. Bahkan ada kawasan yang siangnya 6 bulan dan malamnya 6 bulan. Bukan sahaja ada negara seperti Sweden, Norway, Denmark, bila musim panas, malamnya 2-3 jam saja. Siangnya 20 jam, 21 jam. Bila musim sejuk, malamnya 20 jam lebih. Siangnya pendek saja. Begitu juga negeri yang di sebelah selatan. Mereka yang melawat di negeri-negeri itu akan melihat perbezaan yang jauh di antara siang dan malam. Itu semua adalah di antara rahsia-rahsia kejadian alam. La ayatil ulil albab. Itu semua menjadi tanda-tanda, menjadi dalil kepada ulil albab. Ulil albab ialah mereka yang diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menggunakan kebijaksanaan akal yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala.